Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati semua anggota Majlis Agama Islam Selangor, yang berbahagia ketua-ketua Jabatan Hal Ehwal Islam Selangor, yang berusaha setiausaha Majlis Agama Islam Selangor, yang berusaha ketua pegawai eksekutif agensi, rektor dan pengurus-pengurus besar anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor, seterusnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, saya panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan inayahnya, saya diberi peluang untuk menyampaikan amanat saya selaku pengurusi MAIS yang baru bagi sesi tahun 2021 hingga 2023 pada hari yang penuh barakah ini. Kepekan sabak membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021 kepada semua yang ada pada hari ini. Walaupun kita sudah memasuki bulan Februari, namun masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun 2021 ini membawa 1001 rahmat dalam pentadbiran MAIS, Jabatan-Jabatan Hal Ehwal Islam Selangor, agensi dan anak syarikat MAIS dalam menempuhi cabaran dan mendepani isu-isu semasa di negeri Selangor. Pada tahun ini, Majlis Amanat Pengurusi MAIS ini tidak dapat diadakan secara fizikal, tetapi dibuat secara atas talian berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa mulai 13 Januari 2021 hingga 18 Februari 2021. Norma baru ini mungkin rasa kelainan kepada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi situasi sebeginilah kita perlu hadapi bagi hari-hari yang mendatang dalam melaksanakan serta menyelesaikan tanggungjawab kita bersama. Dalam tempoh sebegini, kita masih belum menang lagi berperang dengan pandemik COVID-19. Namun saya selaku pengurusi MAIS yakin dengan kepimpinan yang sedia ada di Jabatan-Jabatan Hal Ehwal Islam Selangor, agensi dan anak syarikat MAIS, kita akan dapat menempuhi segala cabaran dan dugaan yang bakal dihadapi. Tetapkanlah pendirian datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP yang ditetapkan agar kita sama-sama dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini serta seterusnya hidup kembali seperti sedia kala. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kepercayaan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor menganugerahkan kepada saya tanggungjawab sebagai pengurusi MAIS ini akan saya pikul dengan penuh keinsafan dan amanah. Mengemudikan MAIS serta memimpin Hal Ehwal Islam di negeri Selangor ini
adalah suatu tanggungjawab yang amat mencabar. Oleh itu, sokongan dan dorongan daripada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan amat saya perlukan dalam memastikan kesucian dan kecemerlangan hal ehwal Islam di negeri Selangor berjaya dilaksanakan. Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mantan pengurusi MAIS yang berbahagia Datuk Setia Haji Muhammad Kusrin bin Haji Munawi yang telah banyak menabur jasa dan bakti sepanjang perkhidmatan beliau sebagai pengurusi MAIS bermula tahun 2018 hingga 2020. Usaha dan inisiatif yang telah dibangunkan sebelum ini oleh beliau akan saya teruskan hingga ke akhirnya. Tidak dilupakan juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua Ketua Jabatan Hal Ehwal Islam Selangor, agensi dan anak syarikat MAIS yang sentiasa menyokong MAIS dalam apa jua keadaan demi mendaulatkan syiar Islam di negeri Selangor. Sesungguhnya, sokongan dan kerjasama yang padu seperti ini perlu diteruskan dan dikekalkan agar kita semua menjadi sebuah negeri yang kukuh serta dipercayai oleh masyarakat. InsyaAllah, dalam tempoh 3 tahun ini, saya bersama MAIS, agensi dan anak syarikat MAIS serta disokong oleh Jabatan Hal Ehwal Islam akan bergerak secara bersepadu bagi menghasilkan natijah yang terbaik untuk agama Islam di negeri Selangor. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bagi tahun 2021 ini, MAIS sekali lagi melakar sejarah dengan melancarkan sistem e-faraid selepas pelancaran e-wasiat pada tahun 2018. Sistem e-faraid yang dibangunkan adalah sebuah sistem atas talian bagi memudahkan permohonan harta pusaka yang ditawarkan kepada umat Islam bagi melaksanakan pembahagian dan penebusan harta pusaka dengan Baitul Mal MAIS. Syabash dan tahniah diucapkan kepada Baitul Mal MAIS yang berjaya membangunkan satu lagi kemudahan untuk umat Islam. Dengan adanya sistem online seperti ini, pengurusan harta umat Islam di negeri Selangor lebih mudah dan bersistematik. Saya yakin dengan adanya sistem seperti ini, pelbagai jaringan kerjasama boleh dibina bersama. Bukan sahaja pengurusan harta umat Islam lebih bersistematik, malahan melalui e-faraid ini juga akan dapat dimanfaatkan dan dikongsi untuk seluruh umat Islam di negara Malaysia ini. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Keseriusan pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan beberapa sektor di negara Malaysia ini lumpuh, terutamanya dalam sektor ekonomi. Ramai yang telah kehilangan pekerjaan akibat pandemik ini. Terkini, ke 10 Februari 2021, kumulatif kes COVID-19 di negeri Selangor saja telah mencapai 82,199 kes. Negeri yang paling tinggi kes di negara Malaysia. Kes kematian pula berjumlah 203 orang. Sangat membimbangkan bila melihat kenaikan kes yang berlaku di negeri Selangor.
Dalam pandemik ini, MAIS tidak ketinggalan dalam menghadapi musibah. Pendapatan MAIS sedikit sebanyak terjejas akibat pandemik penyakit ini. Namun, kita sebagai umat Islam yakin dengan musibah yang diturunkan ini pasti ada jalan penyelesaiannya. Ujian seperti ini akan mematangkan lagi masyarakat, baik orang awam, saintis maupun ulama. Sejarah juga telah membuktikan bahawa peristiwa seperti ini pernah berlaku dan bagaimana kita sebagai umat Islam boleh mengatasinya. Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berlakunya wabak taun di suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Dan apabila berlaku dalam negeri kamu berada di dalamnya, janganlah kamu keluar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita juga maklum, cabaran dan dugaan yang menimpa di negeri Selangor sangat tinggi. MAIS bersama semua jabatan Hal Ehwal Islam Selangor, agensi dan anak syarikat MAIS perlu bersama berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kerjasama yang terjalin di antara MAIS dengan jabatan-jabatan Hal Ehwal Islam Selangor, agensi dan anak syarikat MAIS telah menghasilkan satu pelan strategik yang dinamakan Pelan Strategik MAIS 2020 hingga 2024. Pelan Strategik MAIS 2020-2024 yang dibangunkan ini telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Pelan yang dibangunkan ini adalah bagi memberi fokus kepada mendaulatkan syiar Islam untuk penyelesaian kepada masalah sosial dan ekonomi ummah di negeri Selangor. Berdasarkan penelitian ke atas isu-isu semasa, Pelan Strategik MAIS 2020-2024 akan memberi keutamaan dalam melahirkan insan generasi Rabbani, iaitu generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natijahnya, daripada usaha ini, masalah sosial seperti kes ajaran sesat, anak luar nikah, sumbang mahram dan sebagainya akan dapat ditangani dengan baik. Berdasarkan kepada amanah dan aspirasi yang termaktub, 5 teras utama yang diterjemahkan dalam Pelan Strategik MAIS 2020-2024 ialah: pertama, pengukuhan akidah, syariah dan akhlak. Kedua, pembangunan sistem sosial Islam yang dinamik. Ketiga, pemantapan sumber ekonomi Islam. Keempat, pemerkasaan urus takbir dan sistem penyampaian. Dan kelima, pemerkasaan dasar dan perundangan Islam. Dalam merealisasikan teras utama tersebut, terdapat 9 strategi yang dirangka bagi menggerakkan Pelan Strategik MAIS. Strateginya adalah: pertama, pelan keluarga, sosial dan pendidikan. Kedua, memperkasa pengurusan sumber ekonomi Islam. Ketiga, memperkasa institusi masjid sebagai pusat pengupayaan ummah. Keempat, menjadikan institusi pentadbiran Islam yang maju, inovatif dan integriti. Kelima,
kerjasama yang mampan antara agensi. Keenam, memperkasakan institusi kehakiman dan perundangan. Ketujuh, memantapkan peruntukan undang-undang sedia ada. Kelapan, pemerkasaan usahawan Muslim dalam industri halal. Dan yang kesembilan, menjadikan syariat Islam sebagai asas kehidupan. Saya mengikuti rapat perkembangan pelaksanaan pelan ini ketika saya sebagai anggota MAIS lagi. Justru itu saya mengharapkan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan setiap tindakan dan pelaksanaan dalam pelan strategik MAIS ini berjalan dengan lancar dan berkesan. Sekiranya terdapat kesukaran dalam melaksanakannya, dapatkan kata sepakat atasnya dalam syura. InsyaAllah dengan bersyura, kita pasti dapat satu keputusan yang terbaik untuk kita laksanakan bersama. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Untuk makluman juga, dalam memastikan MAIS lebih efisien dalam pentadbirannya, MAIS telah melaksanakan penyusunan semula jawatankuasa MAIS sesi 2021 hingga 2023. Ini termasuklah setiap anggota MAIS diberi peranan dalam jawatankuasa seperti pengurusi, timbalan pengurusi atau anggota jawatankuasa. Selain itu, terdapat juga anggota MAIS diletakkan sebagai ahli lembaga pengarah, agensi dan anak syarikat MAIS. Dengan adanya penyusunan semula ini, pengurusan hal ehwal Islam di negeri Selangor akan dapat digerakkan dengan lebih sistematik dan mantap. Kepakaran anggota MAIS yang diletakkan di setiap jawatankuasa MAIS ini merujuk kepada kepakaran masing-masing. Dengan kepakaran anggota MAIS ini, sesuatu yang baik akan dapat dihasilkan. Beberapa jawatankuasa MAIS telah disusun semula bagi memantapkan lagi peranan MAIS selaku badan bertanggungjawab menjaga sosioekonomi ummah di negeri Selangor. Antaranya ialah: pertama, jawatankuasa khutbah. Kedua, jawatankuasa pembangunan keluarga dan wanita. Ketiga, jawatankuasa pembangunan ekonomi. Dan keempat, jawatankuasa pembangunan Baitul Mal. Datuk-datuk, datin-datin, tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perkhidmatan yang disediakan oleh MAIS juga berpotensi dalam membangunkan ekonomi umat Islam di negeri Selangor. Oleh itu, ruang dan peluang ini harus digarap dengan lebih erat dalam menerokai hasil-hasil baru demi kebaikan ekonomi ummah. Alhamdulillah, saya lihat kewajipan menunaikan zakat telah menjadi keutamaan dalam pengurusan harta umat Islam, terutamanya di negeri Selangor. Melihat kepada statistik kutipan zakat pada tahun 2020, Lembaga Zakat Selangor telah berjaya mengutip sebanyak ringgit Malaysia 912.9 juta, iaitu peningkatan sebanyak 6.7%. Manakala jumlah bayar zakat harta pada tahun yang sama juga meningkat sebanyak 13%, dengan jumlah keseluruhan pembayar adalah seramai 346,387 orang. Begitu juga dengan pembayar zakat baru, meningkat sebanyak 63%, menjadikan angka keseluruhan pembayar zakat
yang baru adalah seramai 63,420 orang. Syabas dan tahniah diucapkan kepada pihak Lembaga Zakat Selangor atas kejayaan ini. Meskipun tahun 2020 penuh dengan cabaran, potensi kutipan zakat masih ada lagi. Program peningkatan bilangan pembayar baru masih perlu diteruskan. Jika bilangan pembayar meningkat, maka jumlah kutipan zakat juga akan meningkat. Ini menunjukkan pencapaian yang sangat membanggakan. Peningkatan angka juga menunjukkan bahawa pihak Lembaga Zakat Selangor serius dalam menyampaikan dakwah dan galakan terkini kepada masyarakat Islam khususnya di Selangor. Namun, banyak lagi potensi perkhidmatan lain yang boleh diketengahkan dan dipromosikan kepada masyarakat awam agar ianya sentiasa menjadi buah mulut masyarakat dan seterusnya menggunakan perkhidmatan yang disediakan. Saya amat berharap masyarakat awam mempunyai maklumat yang kukuh, terutamanya berkaitan dengan perkhidmatan Baitul Mal dan wakaf di negeri ini. Usaha promosi dan pemakluman kepada masyarakat awam perlu ditingkatkan agar masyarakat di negeri Selangor cakna dan prihatin terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh MAIS, Jabatan Hal Ehwal Islam, agensi dan anak syarikat MAIS. Hasrat MAIS, Jabatan-Jabatan Hal Ehwal Islam Selangor, agensi dan anak syarikat MAIS bukan sahaja berkongsi maklumat sebagaimana cara menguruskan harta atau apa sahaja menurut syarak, malahan menyediakan perkhidmatan terbaik kepada semua umat Islam dengan hanya di hujung jari sahaja. Begitu juga dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Perbadanan Wakaf Selangor. Wakaf ini sangat berpotensi dalam membantu meningkatkan ekonomi ummah. Harta wakaf perlu dikembangkan. Contohnya seperti di negara Turki yang melaksanakan pengurusan wakaf secara menyeluruh dalam pentadbirannya. Negara Turki dapat mengintegrasikan instrumen wakaf ke dalam arus pembangunan negara dan wakaf menjadi elemen utama dalam pembangunan ekonomi. Seorang pakar sejarah wakaf berbangsa Turki, Profesor Murat Cizakça, berpendapat bahawa wakaf berpotensi mengatasi cabaran hebat, tekanan defisit kerajaan yang dihadapi oleh negara Turki. Bukan saja wakaf dapat mengurangkan perbelanjaan kerajaan, malah wakaf boleh mencapai satu lagi matlamat ekonomi moden, iaitu agihan pendapatan lebih baik dalam ekonomi. Katanya dalam A History of Philanthropic Foundations, the Islamic World from the 7th Century to the Present. Jelas sekali potensi wakaf dalam membangunkan masyarakat abad ke-21 ini sangat luas dan ia hanya memerlukan daya kreatif dan inovatif dalam penggunaan wakaf seiring dengan keperluan hidup semasa. Oleh itu, dengan adanya Perbadanan Wakaf Selangor, saya berharap satu usaha yang lebih agresif lagi perlu dirancang secara sistematik agar pembangunan wakaf di negeri Selangor ini dapat diperkukuhkan lagi. Selain itu, promosi dan usaha dakwah pengurusan wakaf perlu ditingkatkan agar masyarakat maklum dan mengetahui peranan institusi wakaf di negeri Selangor ini.
Dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, apabila engkau berazam, maka hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah suka kepada mereka yang bertawakal. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya juga melihat peranan masjid dan surau sebagai sebuah pusat tumpuan utama masyarakat Islam untuk menunaikan ibadah dan pelbagai aktiviti-aktiviti lain untuk diperluaskan. Masjid dan surau juga sebagai pusat ibadah, pusat ilmu dan pusat penyatuan ummah di sesebuah tempat yang boleh dianggap sebagai one-stop center. Oleh itu, pengurusan masjid dan surau yang dipantau oleh atau diselia oleh Jabatan Agama Islam Selangor ataupun JAIS hendaklah diperluaskan peranannya dengan memastikan kebajikan ahli qaryah, terutamanya situasi COVID-19 hari ini. Golongan asnaf fakir, miskin dan mu'allaf hendaklah sentiasa disantuni. MAIS sebagai pembuat dasar sentiasa bersedia menyokong tindakan yang dilaksanakan oleh pihak JAIS bagi meningkatkan peranan masjid dan surau di negeri Selangor. Ahli jawatankuasa qaryah dan ahli jawatankuasa surau yang dilantik juga perlu lebih proaktif. Walaupun masjid dan surau di kala PKP ini dibenarkan beroperasi dengan terhad, namun aktiviti-aktiviti pengimarahan boleh diteruskan. Manfaat perkembangan medium komunikasi di sekeliling kita, contohnya mengadakan ceramah serta pengajian Al-Quran dan sebagainya secara atas talian. Dunia tanpa sepadan pada hari ini membolehkan kita untuk terus berdakwah dengan apa medium sekalipun. Selain itu, MAIS juga mengharapkan agar ahli jawatankuasa qaryah dan ahli jawatankuasa surau ini menjadi mata dan telinga kepada MAIS. Sekiranya ada berlaku ancaman akidah dan ajaran sesat, laporkan segera kepada pihak berautoriti untuk diambil tindakan segera. Secara tidak langsung, ia boleh mengurangkan lagi ancaman ajaran sesat yang berlaku pada masa ini. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertubuhan Islam bukan kerajaan ataupun NGO yang dilantik oleh MAIS dalam membantu menjalankan fungsi MAIS dapat bergerak dengan lebih agresif, terutamanya dalam aspek kebajikan, dakwah, pendidikan dan pembangunan sosial. Kerjasama rapat antara MAIS dan PIBK perlu dimaksimumkan agar setiap aspek tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Di peringkat MAIS dan JAIS, kita percaya masih ada lagi ajaran-ajaran sesat yang sedang menular di negeri Selangor ini. Oleh itu, saya mengajak kepada semua ahli PIBK yang berdaftar di bawah MAIS untuk sama-sama membantu MAIS menangani perkara ini. Suka saya kongsikan sedikit pengalaman dalam mengukuhkan organisasi. Ianya berkaitan dengan formula analisa SWOT, SWOT. Bagi kebanyakan organisasi yang terancang, analisis SWOT
memainkan peranan yang penting, mengenal pasti tanda aras dalam menambah baik strategi pengurusan, pemasaran, produk dan perkhidmatan, samping persediaan terhadap sebarang aspek cabaran dan kemungkinan. Setiap individu mempunyai kekuatan, kepakaran dan kemahiran tersendiri. Setiap individu juga ada kelemahan dan kekurangan tersendiri. Dengan gabungan kepakaran dan kekuatan yang ada di dalam organisasi, ia akan dapat mengatasi kelemahan dan kekurangan yang sedia ada. Ancaman yang ada boleh menjadi peluang, bergerak sebagai satu pasukan, saling membantu dan bekerjasama. Yang lemah menyokong yang kuat, yang kuat menyokong yang lemah, agar kita dapat bergerak bersama sebagai satu pasukan yang hebat. Seperti pepatah Inggeris yang menyatakan, "The strength of the team is each individual member. The strength of each individual member is the team." Oleh itu, saya menyeru kepada semua pihak untuk bekerjasama sebagai satu pasukan. Ingin saya tegaskan, memelihara imej merupakan elemen penting dalam sesebuah organisasi. Terutamanya kita semua adalah organisasi yang membawa nama Islam. Kita sebagai organisasi Islam sentiasa dipandang dan mempunyai tanggungjawab yang amat besar mewakili agama Islam. Oleh itu, di peringkat MAIS, tuan-tuan dan puan-puan merupakan wakil barisan hadapan dalam memastikan imej hal ehwal Islam sentiasa terpelihara. MAIS bersama jabatan-jabatan hal ehwal Islam Selangor, agensi dan anak syarikat MAIS perlu mengekalkan sistem penyampaian yang terbaik agar kepercayaan penyediaan perkhidmatan dan kebajikan kepada masyarakat Islam yang dibina selama ini dapat dikekalkan. Oleh itu, saya mengharapkan agar institusi yang membawa nama Islam, terutamanya di negeri Selangor ini, menjadi contoh dan ikutan kepada mana-mana organisasi lain di negeri Selangor dan juga Malaysia amnya. Terutamanya melibatkan kecemerlangan dalam pengurusan dan urus takbir, pencapaian, kebersihan dan sebagainya. Contohnya, sekolah-sekolah di bawah pengurusan JAIS hendaklah sentiasa cemerlang. Pencapaian akademik pelajarnya cemerlang, kebersihannya cemerlang, dan semua ini hasilnya akan menjadi natijah kepada organisasi di bawah agama Islam adalah cemerlang. Begitu juga dengan masjid, surau dan semua organisasi yang membawa nama Islam hendaklah menggambarkan kecemerlangan Islam yang bertaraf dunia ataupun world class. Begitu juga dengan aspek penampilan dan akhlak yang baik. Penampilan imej Islam yang baik perlu dipamerkan. Contohilah sifat kepribadian mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung. Imej baik yang dipamerkan bukan saja ketika berurusan dengan masyarakat Islam, malahan kepada masyarakat bukan Islam. Dalam era Internet of Things, IoT, revolusi industri 4.0 pada masa ini, penggunaan IT adalah sangat penting. Kemudahan infrastruktur pejabat perlu selaras dengan tindakan pada masa kini agar ia dapat menghasilkan output yang lebih maksimum dan efektif. Ambillah peluang
dengan perkembangan dunia IT ini, terutamanya dalam menambah baik sistem perkhidmatan dan penyampaian. Penerapan nilai murni yang menjadi keutamaan ialah integriti. Integriti mencorakkan kejayaan sesebuah organisasi. Oleh itu, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sentiasa lebih menitik beratkan nilai integriti dan berdisiplin dalam melaksanakan tugasan yang telah dipertanggungjawabkan. Dalam memikul amanah menguruskan organisasi Islam ini, integriti merupakan cabang utama cabaran memimpin sesebuah organisasi. Saya yakin dengan kepimpinan yang sedia ada ini, nilai-nilai murni seperti muhasabah, amanah, istiqamah dan syura telah disampaikan dan diamalkan. Penerapan nilai-nilai murni menjadi aspek integriti itu lebih kukuh dalam menjalankan amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Kesegeraan dalam tindakan juga penting dalam organisasi. Semua tugasan perlu disegerakan tanpa bertangguh. Permohonan aduan dan sebagainya mesti dijawab dan diambil tindakan segera. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum saya mengakhiri perutusan amanat ini, saya berharap apa yang disampaikan pada hari ini dapat dijadikan panduan untuk tindakan kita bersama. Selain daripada itu, kita sebagai manusia haruslah memelihara dan menjaga iman dan kepribadian masing-masing daripada melakukan sebarang dosa, maksiat ataupun kejahatan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga pernah mengungkapkan, tiada pendorong dan penggerak yang lebih kuat pengaruhnya dalam usaha meningkatkan prestasi kerja dan produktiviti pengeluaran selain daripada iman. Ini akan melahirkan pekerja yang selari dengan falsafah Islam. Kita semua sebagai pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah amanah dan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh iltizam bagi memastikan agar agama Islam dan umat Islam di negeri Selangor khususnya dan Malaysia amnya sentiasa terpelihara daripada ancaman akidah dan sosial. Sempena kehadiran tahun baru 2021 ini, kita perlu berazam untuk meningkatkan produktiviti kerja dengan lebih efektif dan efisien di dalam semua perkara, terutama daripada segi aspek disiplin, menepati masa, minat menuntut ilmu, mengutamakan perkhidmatan pelanggan dan sebagainya. Kesimpulannya, dalam amanat saya pada kali ini, beberapa perkara telah saya sentuh, iaitu pertama, cabaran tahun 2021, kedua, pelaksanaan Pelan Strategik MAIS tahun 2020 hingga 2024, ketiga, pemerkasaan jawatankuasa Majlis Agama Islam Selangor, keempat, pemerkasaan ekonomi ummah di negeri Selangor, kelima, memperluaskan peranan masjid dan surau di negeri Selangor, keenam, pertingkatkan peranan Pertubuhan Islam bukan kerajaan, NGO, ketujuh, pengamalan analisa SWOT, ke-8, kepentingan memelihara imej dan pencapaian organisasi, ke-9, era Internet of Things, IoT, dan ke-10, integriti elemen penting dalam organisasi.
Untuk makluman semua, pada hari ini kita akan melancarkan sistem e-faraid dan video korporat MAIS yang terkini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan sistem e-faraid dan video korporat Majlis Agama Islam Selangor. Akhir kata, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pegawai-pegawai MAIS, kaki tangan jabatan-jabatan hal ehwal Islam Selangor, agensi dan anak syarikat MAIS yang dapat melapangkan masa untuk mendengar amanat ini. Saya berharap segala amanat yang saya sampaikan ini dapat dan disebarluaskan kepada semua pegawai. Juga terima kasih kepada pihak Urustia yang menguruskan program ini dari mula sampai akhir agar mencapai matlamatnya. Dari Selangor ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Saya sudahi ucapan saya ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan visi mendaulatkan syiar Islam dan misi memperkasakan ummah selaras dengan hukum syarak, Majlis Agama Islam Selangor atau MAIS terus memacu kejayaan dan berdiri megah di negeri Selangor. MAIS memperkukuhkan iltizam untuk terus memperkasa Islam di bumi merah kuning ini selaras dengan arus kemodenan. Menurut Seksyen 5-1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, MAIS merupakan sebuah pertubuhan perbadanan. Pada 1 Mac 2005, Pentadbiran Bahagian Pengurusan Baitul Mal (BPB) telah dipindahkan dari Jabatan Agama Islam Selangor iaitu JAIS ke MAIS.
Ini bersesuaian dengan peruntukan Seksyen 81/3 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 yang menyatakan bahawa MAIS berkuasa untuk mentadbir dan berhak kepada semua wang dan harta yang dimiliki Baitul Mal. Seksyen 3 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 menjelaskan tiada apa-apa jua yang terkandung dalam enactment ini boleh mengurang atau menyentuh hak-hak dan kuasa-kuasa Duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai Ketua Agama Islam di dalam Negeri Selangor sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959. Selain itu, di bawah Seksyen 7/1 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, MAIS hendaklah menjadi kewajipan majlis untuk menggalak, mendorong, membantu dan mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial orang Islam di dalam negeri Selangor selaras dengan hukum syarak. MAIS hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan berkenaan dengan semua perkara yang berhubung dengan agama Islam di dalam negeri Selangor, kecuali perkara-perkara hukum syarak dan yang berhubung dengan pentadbiran keadilan, dan dalam semua perkara sedemikian hendaklah menjadi pihak berkuasa utama di dalam negeri Selangor selepas Duli Yang Maha Mulia Sultan, kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam enactment ini. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mempunyai kuasa mutlak untuk melantik ahli MAIS di bawah Seksyen 11/2 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor. Di bawah Carta Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Selangor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mempunyai kedudukan tertinggi diikuti Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, Jabatan Mufti Selangor dan Majlis Agama Islam Selangor sendiri. MAIS menjalankan beberapa perkhidmatan utama kepada umat Islam di negeri ini, antaranya perkhidmatan menguruskan harta Baitul Mal, pengurusan pemulihan Al-Riqab, pentadbiran mu'alaf, perkhidmatan sewaan, bantuan guaman syari'i dan perpustakaan wakaf. Dalam menguruskan harta Baitul Mal, MAIS juga berfungsi dalam mempromosikan produk perkhidmatan Baitul Mal termasuk pengurusan wasiat, hibah, wang tidak patuh syariah, wang orang berhutang, harta luqatah, faraid serta membekalkan hikmat nasihat pengurusan harta pusaka. Selain itu, Baitul Mal MAIS turut menjalankan urusan permohonan pungutan khairat atau derma dalam negeri Selangor. MAIS juga memainkan peranan dan tanggungjawab dalam menguruskan pengislaman mana-mana individu yang memeluk Islam, termasuk pendaftaran individu terbabit. Menjadi satu tugas dalam memastikan asnaf Al-Riqab di negeri Selangor mendapat bimbingan, MAIS turut memainkan peranan dalam menguruskan pemulihan asnaf Al-Riqab, antaranya menyelaras dan menyelia aktiviti rumah kebajikan dan pelindungan di negeri Selangor, mengurus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada individu dan kumpulan Islam yang memerlukan pemulihan akidah, serta mengurus perkhidmatan pelindungan, pemulihan kaunseling kepada kumpulan wanita dan gadis yang terlibat dalam gejala sosial. MAIS juga ada menawarkan penyewaan aset dan hartanah milik MAIS kepada mana-mana pihak yang berminat, antaranya tanah, rumah kediaman, lot-lot kedai dan pejabat milik MAIS. MAIS juga menyediakan perkhidmatan guaman syari'i kepada umat Islam di negeri ini bagi kes-kes yang melibatkan perundangan keluarga untuk golongan yang berkelayakan. Turut sama memacu tanggungjawab bersama MAIS adalah Jabatan Hal Ehwal Islam di Selangor, iaitu Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor dan Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor. Bagi memastikan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat Islam di dalam negeri Selangor terus dipacu dengan baik, MAIS turut mempunyai anak syarikat dan agensi di bawah MAIS, iaitu Lembaga Zakat Selangor, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Perbadanan Wakaf Selangor, Bakti Suci Holdings Sendirian Berhad, Teraju Ekonomi Asnaf dan Yayasan Islam Darul Ihsan. MAIS telah menjadi pusat rujukan pelbagai organisasi, institusi pengajian tinggi, pusat akademik dalam mendapat nasihat dan perkongsian bersama MAIS. Buat pertama kalinya, MAIS juga berjaya membangunkan pelan strategik MAIS 5 tahun merangkumi semua jabatan hal ehwal Islam, agensi dan anak syarikat. Selain itu, MAIS juga telah meraih pelbagai pencapaian yang membanggakan. Antaranya adalah
memperolehi persijilan sistem pengurusan kualiti berasaskan syariah MS 1900 2014 pada tahun 2017 daripada Sirim QAS International Sendirian Berhad. Pada 6 Jun 2008, MAIS telah berjaya memperolehi persijilan MS ISO 9001-2000. Pada 8 Oktober 2009 pula, MAIS berjaya menaik taraf kepada versi MS ISO 9001-2008 sehingga tahun 2017. Pada tahun 2019, MAIS berjaya pula menaik taraf persijilan MS ISO kepada versi baru MS ISO 9001-2015. Selain itu, MAIS juga telah berjaya mendapat pengiktirafan di Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK melalui sistem wasiat secara atas talian di www.wasiat.com.my. Pingat Emas Mini Convention Team Excellent MPC Wilayah Tengah 2017. Pingat Emas Convention Team Excellence MPC Kebangsaan 2017 dan Accountability Index. Bagi tempoh 10 tahun ini, MAIS terus mengekalkan penarafan sijil bersih ke atas penyata kewangan MAIS 2009-2018. Sejajar visi MAIS dengan 5 teras utama iaitu pengukuhan akidah, syariah dan akhlak, pembangunan sistem sosial Islam yang dinamik, pemantapan sumber ekonomi Islam, pemerkasaan urus takbir dan sistem penyampaian, dan pemerkasaan dasar dan perundangan Islam. MAIS akan terus mengorak langkah, memastikan kejayaan dan berdiri megah negeri Selangor. MAIS menjunjung amanah.